Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Dr. Azlin. Saya Ahmad Saad bin Tahir, P112368, beserta ahli kumpulan yang lain, Awang Muhammad Ghazali bin Pengira Muhammad Yassin, P112367, dan Muhammad Syarif bin Arifin, P111310. Kumpulan kami memilih teori birokrasi Weber dan tugasan kami ialah persepsi guru terhadap birokrasi dalam corak penyediaan pemimpin sekolah di SMK Bungawan. Tujuan kajian ini adalah untuk melihat sistem hierarki dalam organisasi birokrasi bagi membina sistem rantaian arahan yang tersusun. Dengan adanya hierarki ini, segala rancangan dapat dipusatkan dan keputusan dapat dijalankan secara bersama. Begitu juga dengan halnya bagi pengkhususan fungsi, dengan adanya pengkhususan setiap jabatan dalam organisasi dapat menjalankan fungsi mereka masing-masing dengan berkesan. Kedua-dua langkah bertujuan mengelakkan adanya bidang kuasa yang bertindih antara satu sama lain, dan dari segi layanan kepada pekerja pula, teori birokrasi mengambil pendekatan tidak dipengaruhi oleh perasaan dan ataupun yang bersifat pribadi ataupun personal. Kajian ini bertujuan untuk melihat persepsi guru terhadap amalan kepimpinan pentadbiran sekolah berdasarkan teori Max Weber. Latar belakang, selain salah satu teori yang paling berpengaruh dalam bidang organisasi dan pentadbiran ialah teori birokrasi yang diasaskan oleh Max Weber, iaitu seorang ahli sosiologi dan ekonomi yang berpengaruh di Jerman. Nama sebenar beliau ialah Maximilian Weber, dilahirkan pada 21 April 1864 di Erfurt, Thuringia, Jerman. Beliau meninggal dunia pada 14 Jun 1920 di Munich, Jerman. Weber berasal daripada keluarga kelas menengah dan merupakan seorang ahli sosiologi serta penganalisis ekonomi Jerman yang terkenal. Karya beliau yang popular ialah The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism. Mengapa kumpulan kami memilih teori Max Weber? Okey, teori pentadbiran dan pengurusan Max Weber dipilih untuk tugasan ini kerana ianya mempunyai kekuatan yang tersendiri walaupun sering dikaitkan dengan pelbagai tanggapan negatif. Namun teori birokrasi ini juga banyak memberi sumbangan kepada pengurusan sumber manusia. Menurut Kidna 2002, terdapat 3 pertimbangan yang diambil kira dalam teori birokrasi, iaitu kebertanggungjawapan ataupun accountability, dan yang kedua hierarki dan definisi tanggungjawab, dan yang ketiga pula ialah penyediaan untuk kerja. Kesemua instrumen ini adalah kekuatan teori ini dan inilah yang membezakannya dengan teori organisasi yang lain. Untuk pembentangan seterusnya saya serahkan kepada Encik Awang Ghazali untuk tajuk seterusnya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya Awangku Muhammad Ghazali bin Pengiran Muhammad Yassin akan membincangkan isu dan cabaran dalam birokrasi. Isu dan cabaran yang pertama ialah satu kelemahan yang sering dikaitkan dengan birokrasi adalah yang dipanggil red tape, yang merujuk pada satu peraturan birokrasi yang sangat berlebihan sehingga menjadi faktor kepada kelewatan dalam suatu proses ataupun urusan. Antara contoh yang dapat menggambarkan masalah ini ialah contohnya seorang individu yang memohon bantuan khidmat kebajikan daripada sebuah agensi perlu mendapatkan pengesahan daripada beberapa pihak tertentu dari peringkat bawahan sehinggalah ke peringkat atasan yang bertujuan untuk membuktikan individu tersebut layak untuk menerima bantuan ataupun sebaliknya. Terlalu banyak proses dalam urusan yang perlu dilalui bagi mendapatkan pengesahan tersebut, menyebabkan kelulusan bantuan mengambil masa yang agak panjang. Yang kedua ialah dalam untuk menambah baik fungsi sistem pelaksanaan dan penyampaian sudah pasti akan melibatkan pembesaran birokrasi. Pembesaran birokrasi sudah pasti akan melibatkan institusi baru dan juga perjawatan yang baru. Keadaan ini juga akan melibatkan kos yang besar, terutamanya dalam peruntukan pembayaran gaji dan juga operasi. Sebagai contoh, saiz Kabinet Kerajaan Malaysia sahaja pada ketika ini lebih kurang seramai 68 orang yang melibatkan menteri dan juga timbalan menteri. Dan ini pun belum termasuk lagi perjawatan lain di dalam kementerian tersebut. Isu dan cabaran yang ketiga menurut Ahmad Autori dan Malik dalam kajian mereka yang bertajuk Politik
pentadbiran di Malaysia, penilaian pegawai awam terhadap dasar politik dan kepimpinan nasional, mendapati terdapat banyak kritikan dan aduan mengenai kelemahan dan kerenah birokrasi dalam penyediaan perkhidmatan. Ketidakpuasan hati dan ungutan timbul daripada orang ramai berhubung dengan ketidakcekapan, ketidakhadiran dan kurang berkesan dalam menjalankan tugas. Situasi ini memberi gambaran buruk terhadap penjawat awam walaupun ada peraturan-peraturan birokrasi yang telah ditetapkan. Justru itu, isu etika kerja dan integriti menjadi satu cabaran yang perlu diatasi untuk memastikan kecekapan pentadbiran. Yang keempat, menurut pandangan Kasim Ahmad dalam kertas kerja beliau yang bertajuk menangani masalah birokrasi, di mana beliau menyatakan 3 masalah yang sering berlaku dalam pentadbiran sesebuah organisasi. Yang pertama ialah ketidakcekapan bekerja. Masalah ini terbukti dalam kejadian-kejadian seperti berikut, iaitu terdapat penjawat awam yang tidak mengakui menerima surat-surat yang diterima daripada orang ramai, ataupun terdapat juga penjawat awam yang lambat menjawab telefon dan juga gagal ataupun lambat menyelesaikan masalah-masalah yang dikemukakan oleh orang ramai. Masalah kedua menurut beliau ialah ketiadaan ataupun sistem bekerja yang betul. Masalah ini terbukti dalam kes apabila pegawai-pegawai yang dihubungi oleh orang ramai tiada dalam pejabat atas alasan kerana bercuti atau sedang bermesyuarat dan tiada pegawai lain yang boleh menangani perkara-perkara yang dibangkitkan. Dan dalam kes keputusan yang telah diambil tidak atau lewat dilaksanakan. Dan yang ketiga menurut beliau, dasar kerajaan disabotaj melalui pembaziran, rasuah dan penyelewengan. Sebagai contoh, terdapat pegawai-pegawai yang telah dihantar ke luar negara untuk mengkaji suatu perkara. Katalah sistem pengangkutan awam, sistem pertanian, sistem pendapatan banjir dan sebagainya. Persoalannya di sini, adakah mereka ni betul-betul telah belajar dan melaksanakan sistem-sistem yang baik dari luar negara ini di negara kita. Walaupun kita tahu bahawa sistem yang terdapat di luar negara ataupun di negara jiran patut kita contohi, tetapi jika tiada hasil yang dibawa, ini merupakan satu pembaziran dalam negara. Khususnya ini melibatkan wang negara lah. So, kelewatan dalam suatu proses juga boleh menyebabkan berlakunya rasuah dan salah guna kuasa. Sebagai contoh, individu yang mempunyai kekuatan daripada segi kewangan berkemungkinan besar akan memberi rasuah untuk mempercepatkan permohonan mereka. Dan ini secara langsung akan mendorong penjawat-penjawat awam untuk melakukan salah guna kuasa dalam pentadbiran. Dan isu dan cabaran yang kelima, menurut Robert Merton, peraturan-peraturan ketat yang mengawal tingkah laku penjawat-penjawat awam kadang-kala juga boleh menjadi penghalang dalam usaha mencapai matlamat yang telah ditetapkan. Ini disebabkan kepatuhan membabi buta tanpa mempertimbangkan tujuan dan fungsi-fungsi untuk apa peraturan itu dibuat sebenarnya. Ini juga menyebabkan mereka menjalankan tugas dengan pelanggan tanpa ada perasaan ataupun pertimbangan budi bicara, dan ini boleh menimbulkan konflik bila mana pelanggan merasakan bahawa kehendak mereka tidak dilayan dengan sepenuhnya. Jadi itu saja untuk isu dan cabaran birokrasi. Seterusnya saya serahkan kepada rakan saya, Cikgu Charif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Baik, saya akan menyambung berkenaan dengan analisis data. Pertamanya kita akan lihat daripada segi demografi, iaitu jantina. Responden kami terdiri daripada 14 guru lelaki dan 24 guru perempuan. Seterusnya ialah demografi. Berdasarkan data dapat dilihat kebanyakan daripada responden terdiri daripada 11 hingga 15 tahun tempoh perkhidmatan. Manakala kesemua responden sekurang-kurangnya telah melebihi 1 tahun tempoh perkhidmatan dan maksimum 30 tahun. Seterusnya ialah dapatan kajian.
Dapatan yang berwarna hijau adalah positif, manakala yang merah ialah negatif. Berdasarkan satu soalan utama, iaitu persepsi mereka terhadap corak penilaian pihak pentadbir. Secara keseluruhannya, item-item positif menunjukkan kepuasan pada tahap sederhana, manakala ada juga soalan negatif yang telah mendapat tahap sederhana dan rendah. Ini pula sambungan dapatan kajian menunjukkan hasil data yang sama seperti tadi, dan satu item telah menunjukkan tahap tinggi, iaitu bersedia jika diperlukan. Kesimpulan daripada hasil kajian ini menunjukkan bahawa corak penilaian secara birokrasi ini dilihat mampu untuk meningkatkan mutu pengajaran guru-guru terutamanya kerana ketegasan pentadbir sekolah dalam hal ini. Namun demikian, sikap pentadbir yang terlalu strict dan kurangnya interaksi informal dengan guru-guru lain berkemungkinan menyebabkan timbulnya hubungan yang kurang mesra. Sebagai rumusan, guru-guru di sekolah ini mempunyai tahap kepuasan dalam corak penilaian pentadbir sekolah yang sederhana. Sekian, terima kasih.